Yang pertama saya ucap tahniah dan Yang Pertua pilih sebagai timbalan Yang Pertua. Semalam saya menghadiri untuk menyokong usul Junjung Kasih Sri Paduka Baginda, titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong kepada Dewan Yang Mulia ini. Semalam saya ada terima 2 surat daripada Setiausaha Parlimen yang menolakkan soalan-soalan yang saya ada kemukakan. Satu ialah mengenai subjek pendakwaan terpilih yang tadi sudah menjadi tajuk perbincangan, yang meminta Perdana Menteri mengatakan adakah kerajaan mengamalkan pendakwaan terpilih dan mengapa bekas Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nur Abdullah dan bekas Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Abdul Rahman Arsyad tidak didakwa meskipun membuat kenyataan yang berunsur hasutan dan perkauman selepas PRU 13. Dan soalan kedua ialah meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan mengapa beliau mudah tertipu dengan propaganda tidak berasas bahawa kononnya terdapat 3,000 tentera cyber Red Bean Army yang dibiayai DAP dengan membelanjakan sebanyak 100 juta ringgit sehingga sebilion ringgit sejak 6 tahun lalu. Dan perkara ini Red Bean Army semalam pun ada di Bangkit, dan saya pernah kata bahawa ini semua tidak benar oleh kerana tidak berasas. DAP tidak ada membiayai apa-apa Red Bean Army dan tidak keluar 1 sen pun dan untuk mengeluarkan falsu, fitnah, pembohongan. Tapi hari ini saya faham kenapa adalah cerita-cerita direkakan, oleh kerana ada laporan bahawa ada satu cadangan mau peruntukkan 250 juta ringgit oleh UMNO supaya melawan Red Bean Army. Sangat jelas bahawa inilah satu mereka yang mengeluarkan falsu-falsu ini, fitnah-fitnah ini adalah vested interest. Mereka mahu pemimpin-pemimpin UMNO belanjakan 250 juta ringgit untuk 5 tahun supaya fight Red Bean Army. Bukan fight Red Bean Army, untuk memperkayakan mereka sendiri. Sekarang inilah tujuan dan maklumat yang sebenarnya. Barulah hari ini saya faham kenapa ada itu cerita Red Bean Army. Itulah oleh kerana mereka adalah faedah sendiri. Betul. Peraturan sejurus. Peraturan Tuan Speaker, peraturan 36 ya. 6/6. Duduk dengan betul. Seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat pada atas sesiapa lain. Jadi saya minta Tuan Yang Di-Pertua sila yang berkenaan gelang patah tarik balik. Terima kasih. Ni Yang Muhammad kasih gelugur. Saya pendapat itu bukan sangkaan jahat. Sila tuasan. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-13 diumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada membuat perjanjian untuk mengadakan rencana pendamaian nasional atau National Reconciliation. Walaupun niat pengumuman itu mungkin baik, akan tetapi tindakan dan kata-kata Yang Amat Berhormat dan beberapa menteri kabinet dan ahli-ahli Barisan Nasional itu, beliau menunjukkan bahawa mereka tidak ada keinginan ataupun keikhlasan untuk menunaikan rencana itu. Pandangan yang sesat dan salah ini bahawa berpunca daripada pandangan bahawa ia adalah satu tsunami Cina yang menyebabkan BN kalah 7 lagi kerusi parlimen berbanding dengan PRU ke-12 dan gagal untuk memenangi kembali kerajaan Selangor dan Pulau Pinang, manakala pada hakikatnya ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan penwakilan pembangkang diperkukuhkan lagi di peringkat persekutuan dan negeri. Tanpa kesedaran ini, tanpa komitmen untuk tidak membalas dendam dan sebaliknya untuk melaksanakan reformasi yang luas, rancangan pendamaian nasional Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah gagal sebelum ia bermula. Ia bukan satu tsunami Cina yang membolehkan Pakatan Rakyat untuk mengekalkan kerajaan negeri Kelantan.
Ia bukan satu tsunami Cina yang hampir menyaksikan Pakatan Rakyat memenangi kerajaan negeri Terengganu, sebuah negeri di mana 96% daripada pengundi adalah pengundi Melayu. Ia bukan satu tsunami Cina yang membolehkan Pakatan Rakyat menambah kerusi Kuala Terengganu 88% Melayu, Kuala Nirus 98% Melayu, Dungun 96% Melayu, Temolo 64% Melayu, Alostar 41% Melayu, Sepang 57% Melayu dan Penambang 66% Sabah Bumi Putra. Ia bukan satu tsunami Cina juga membolehkan PAS untuk menambah kerusi DUN di Selangor daripada 8 ke 15, di mana semua kerusi DUN ini adalah kerusi majoriti pengundi Melayu. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan semua parti Pakatan Rakyat. Kinabatangan. Petang. Pakatan Rakyat menambah sokongan di Semenanjung Malaysia. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan Pakatan Rakyat memenangi 713,000 lebih undi daripada Barisan Nasional di Semenanjung Malaysia. Kalau begitu siap keluar dulu Tok Betua. Ia adalah tsunami Malaysia yang membolehkan Pakatan Rakyat memenangi 51% daripada jumlah undi, yang bermaksud bahawa kerajaan Barisan Nasional yang berada sekarang adalah kerajaan yang disokong oleh minoriti. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 5% di negeri Perlis, di mana 85% adalah pengundi Melayu. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 4.3% di negeri Pahang, di mana 70% adalah pengundi Melayu. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 7% di negeri Sabah, di mana 80% adalah pengundi Sabah Bumi Putra. Ia adalah tsunami Malaysia yang menyaksikan kadar sokongan Barisan Nasional jatuh sebanyak 10% di negeri Johor, di mana 53% adalah pengundi Melayu, 39% adalah pengundi Cina dan 7% adalah pengundi India. Pemimpin-pemimpin Barisan Nasional termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak mahu rakyat Malaysia, malah penyokong-penyokong mereka sendiri, untuk tahu bahawa terdapat sebanyak kerusi majoriti Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak, di mana sokongan untuk BN itu telah jatuh dengan begitu ketara, tetapi tidak mencukupi untuk BN kalah di kerusi-kerusi ini. Misalnya di Kangga 81% Melayu, sokongan UMNO jatuh 16%. Di Sungai Besar 66% Melayu, sokongan UMNO jatuh 10%. Di Saratok 49% Dayak, 44% Melayu Mindanao ini. Sarawak sokongan BN jatuh 24%. Di Baram 70% Dayak, sokongan BN jatuh 17.4%. Di Sabah BN memenangi 4%. 4 kerusi majoriti Sabah Bumi Putra di Kota Marudu, Keningau, Tenom dan Pensiangan dengan kurang daripada 50% undi popular. 2.30 kita sambung. Terima kasih. Baiklah Yang Berhormat, kita tangguhkan sehingga pukul 2.30 petang ini. Betul. Kenyataan yang YAB Perdana Menteri bahawa keputusan pilihan raya umum ke-13 adalah bertanggungjawab akibat daripada tsunami Cina memang tidak bertanggungjawab. Kenyataan beliau itu secara langsung dan tidak langsung menghantar isyarat kepada orang ramai bahawa masyarakat Cina boleh dihuraikan sebagai tidak setia kepada BN, dan justru itu tindakan sewajarnya perlu diambil terhadap komuniti ini. Tidak lain daripada itu, Timbalan Perdana Menteri pun ada dipetik sebagai berkata bahawa dengan izin quote, mesej yang jelas adalah bahawa majoriti orang Melayu, India, Bumi Putra, orang asli, masyarakat Siam serta orang-orang di Sabah dan Sarawak masih menyokong BN. Kami akan terus memberikan mereka bantuan yang lebih besar, itu yang kita akan lakukan, unquote. Dengan tidak memasukkan masyarakat Cina dalam kumpulan ini dan dengan tidak mengakui hakikat bahawa ramai orang Melayu, India, Bumi Putra, orang asli dan Siam juga tidak menyokong BN, kenyataan Timbalan Perdana Menteri berkesan mengkhususnya masyarakat Cina untuk dibantu kurang. Bekas Hakim Mahkamah Rayuan
Datuk Muhammad Nur Abdullah dalam forum post PRU yang dianjurkan oleh Persatuan Alumni UiTM Malaysia dan Gabungan Melayu Semenanjung memberikan amaran kepada orang-orang Cina untuk sedia menerima tindak balas atau backlash daripada orang Melayu oleh kerana dakwaan pengkhianatan mereka terhadap BN. Pada forum yang sama, Tan Sri Abdul Rahman Arshad, Pro-Chancellor UiTM, menyuruh supaya sekolah-sekolah vernacular dimansurkan kerana dia menyalahkan sekolah-sekolah ini kerana menyebabkan polarisasi kaum yang mengakibatkan BN kehilangan undi popular dalam pilihan raya umum ke-13. Baru-baru ini, Ketua Menteri yang baru dari Melaka, Datuk Idris Harun, telah memutuskan untuk menutup pasar malam Jonker Street kerana pengundi di sana tidak menyokong MCA dan secara lanjutan BN. Dan saya harap bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang semalam kata bahawa akan hubung dengan kerajaan Melaka bolehlah memberi berita yang baik supaya mentamatkan national retaliation usaha-usaha ini. Tambah lagi, siapa yang boleh lupa tajuk provokatif oleh utusan, apa lagi Cina mau. Yang Amat Berhormat membuka pintu dengan kata-kata yang tidak bertanggungjawab, iaitu kenyataan tentang tsunami Cina. Pemimpin-pemimpin BN yang lain hanya mengikuti jejak beliau. Ini merupakan satu lagi contoh yang jelas bahawa panggilan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pendamaian nasional adalah satu janji kosong yang tidak akan ditepati. Kerajaan BN terus mensasarkan bukan sahaja pengundi Cina tetapi juga mengambil tindakan terhadap pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat dan aktivis NGO dan mengancam untuk mengambil tindakan terhadap rakyat Malaysia yang tidak menyokong Barisan Nasional. Kebanyakan penganjur-penganjur Black 505 Perhimpunan Awam telah didakwah di bawah Akta Perhimpunan Aman. Satu akta yang sepatutnya melindungi hak untuk menganjurkan perhimpunan aman, tetapi sebaliknya digunakan untuk menyekat hak ini. Ada juga yang telah didakwa di bawah Akta Hasutan kerana mereka menekankan keperluan keperhimpunan awam untuk membantah ketidakadilan pilihan raya umum ke-13. Mereka yang telah didakwa di bawah Akta Perhimpunan Aman dan Akta Hasutan termasuk beberapa ahli parlimen, termasuk ahli parlimen Ipoh Timur, ahli parlimen Batu, Husam Musa telah pun ditahan semasa dalam perjalanan beliau untuk menghadiri Perhimpunan 622 baru-baru ini di Padang Merbuk. Malah bekas pemimpin UMNO seperti Tamrin Ghaffar pun tidak dikecualikan dan telah didakwa di bawah Akta Hasutan. Kerajaan BN juga telah mensasarkan anggota NGO termasuk pemimpin pelajar seperti Safwan Anan dan Adam Adli serta pemimpin asalkan bukan UMNO Abu Haris Ibrahim dengan mendakwa mereka di bawah Akta Hasutan. Terdapat pun kenyataan oleh Ketua Pengarah Immigration Datuk Alias Ahmad yang memberikan amaran bahawa pasport warga negara Malaysia di luar negara boleh dibatalkan jika mana-mana daripada mereka teruskan aktiviti membantah keputusan PRU 13 di negara-negara asing. Jika ada apa-apa yang ikhlas atau substantif mengenai slogan Satu Malaysia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ia adalah bahawa kerajaan BN memang konsisten dalam tindakan mensasarkan rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang selagi mereka menyuarakan sokongan mereka terhadap perhimpunan awam untuk membantah ketidakadilan PRU 13. Ironisnya, ia seolah-olah macam strategi Perdana Menteri untuk mencapai perdamaian negara adalah untuk menyatukan pendapat awam terhadap kerajaan Barisan Nasional melalui penindasan pemimpin-pemimpin PR, ahli-ahli NGO bahawa rakyat Malaysia yang menelakkan masalah-masalah yang berkaitan dengan PRU 13 ini bukan plan pendamaian negara tetapi sebaliknya plan tindak balas nasional. Bukan National Reconciliation Plan tetapi National Retaliation Plan. Salah satu daripada tokoh BN utama yang bertanggungjawab untuk memperkaumankan atau racialize kempen pilihan raya umum ke-13 dan selepas itu adalah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Beliau menuduh saya mahu mengancam hubungan baik antara orang Melayu dan Cina di Johor apabila saya memutuskan untuk meninggalkan bekas kerusi saya di Ipoh Timur untuk bertanding di Kelang Petang.
Selepas pilihan raya umum ke-13, dia menelakkan DAP dan menuduh DAP memainkan sentimen perkauman untuk menarik sokongan kaum Cina dari BN. Jika bekas Perdana Menteri benar-benar mahu tahu siapa chauvinis sebenarnya, beliau harus melihat kepada parti dan pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab meletakkan calon perkasa Zulkifli Nordin di Shah Alam dan untuk membuka jalan bagi Ketua Perkasa Ibrahim Ali untuk bertanding sebagai calon de facto BN di Pasir Mas. Beliau harus melihat kepada mereka dan yang bertanggungjawab menghantar bekas Menteri Besar Johor, Datuk Gani Osman untuk menggantikan calon MCA di Galang Patah. Inilah chauvinis yang sebenarnya, rasis yang sebetulnya. Sebagai perbandingan, semua pihak Pakatan Rakyat berjaya membuka lembaran baru dalam pilihan raya umum ke-13. DAP membuka lembaran baru dalam pilihan raya 2013 dengan kejayaan dua ahli Parlimen Melayu, ialah Bukit Bendera dan Raut. Satu Melayu Adun, ialah di Bentekap di Pahang, dan seorang Adun Kedasan, ialah di Kepayang di Sabah. DAP juga berjaya membuka lembaran baru pada tahun 2013 dengan mencalonkan seorang Sabah Bumiputra dan 7 orang Sarawak Bumiputra sebagai calon Parlimen. Malah DAP meletakkan lebih calon Bumiputra Sarawak, iaitu 6 berbanding dengan calon-calon Cina, iaitu 5 di Sarawak. Bekas Perdana Menteri juga menuduh DAP meletakkan calon Cina di kawasan majoriti Cina sahaja. Sekali lagi, beliau telah gagal untuk melakukan kerja rumah, homework. DAP meletakkan 8 calon Cina di kerusi Parlimen majoriti bukan Cina, termasuk P135 Alor Gajah, yang merupakan 58% Melayu. DAP memenangi 7 daripada kerusi Parlimen bercampur, termasuk P128 di Seremban yang merupakan kerusi 44% Melayu, 41% Cina dan 14% India. DAP juga meletakkan 12 calon Cina di kerusi DUN majoriti bukan Cina, termasuk N1 titik tinggi di Perlis yang merupakan kerusi 76% Melayu, dan N14 Kerebang di Melaka yang merupakan kerusi 60% Melayu. DAP memenangi 10 daripada 12 kerusi negeri, termasuk N11 Dergah di Kedah yang merupakan kerusi 56% Melayu, dan N21 Duyung yang merupakan kerusi 50% Melayu. DAP berjaya memenangi 9 Parlimen dan 17 kerusi DUN yang merupakan majoriti bukan Cina, di mana pengundi Cina kurang daripada 50%, termasuk P80 Raut yang merupakan kerusi Parlimen Melayu 50% dan juga N30 Mentekap yang merupakan kerusi DUN Melayu 50%. Kedua-dua kerusi yang dipertandingkan dan dimenangi oleh calon Melayu DAP. Pada masa yang sama, PAS juga meletakkan calon Cina yang bukan beragama Islam, iaitu Wu Pangqiao, Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS di kerusi Parlimen Air Hitam di Johor. PAS juga meletakkan calon India bukan Islam, iaitu Kumuta Rahman di kerusi DUN Tiram juga di Johor. PKR juga berjaya membuka lembaran baru di Sabah dengan pemilihan seorang ahli Parlimen Kadazan di Penambang, serta 3 adun Kadazan dan 2 adun Muslim Sabah. Di peringkat Parlimen, PKR mempunyai 16 ahli Parlimen Melayu, 9 ahli Parlimen Cina, 4 ahli Parlimen India dan seorang ahli Parlimen Kadazan. Dari perspektif membina jambatan antara kaum di kalangan masyarakat majmuk di Malaysia, pihak Pakatan Rakyat telah melakukan ini sejak sebelum pilihan raya. Usaha-usaha ini dapat dilihat dalam komposisi etnik calon-calon kami dan secara lanjutan di kalangan wakil-wakil rakyat kami juga. Kami jauh lebih maju dan progresif dalam isu ini, tidak seperti BN yang memulakan proses pendamaian nasional ini hanya selepas berakhir pilihan raya umum ke-13, dan sebenarnya apa yang dijalankan ialah national retaliation. Tuan betul, semua rakyat Malaysia yang berfikiran waras merasa sedih dengan laungan berbau perkauman dan agama sepanjang tempoh kempen pilihan raya umum ke-13, dan hakikat
bahawa sentimen perkauman menjadi lebih buruk lagi setelah keputusan Pilihan Raya Umum ke-13 telah diumumkan. Malah keputusan saya untuk bertanding di Kalapata telah dijadikan satu isu perkauman, sehingga kan bekas Perdana Menteri telah menerajui serangan dengan menyebarkan dusta-dusta perkauman, mendakwa bahawa saya bertanding di Kalapata kerana saya ingin antara lain satu, menghasut kaum Cina di Kalapata dan Johor menolak bekerja sama serta berkongsi hidup dengan kaum Melayu. Dua, supaya orang Cina di Johor benci kaum Melayu dan mencetus konflik dan permusuhan antara kaum. Tiga, mencipta konfrontasi perkauman yang tidak sihat di antara kaum Melayu dan kaum Cina di Johor yang menghalang dan tidak membantu pembangunan sihat Malaysia. Baru-baru ini dalam blog beliau Racial Polarization, beliau meneruskan kenyataan yang menghasut melagakan perhubungan antara kaum berlandasan hasutan dan dusta. Antara dusta yang disebarkan beliau dalam blognya termasuk bahawa satu, DAP mencetuskan kebencian terhadap kaum Melayu. Dua, ceramah-ceramah Black 505 di seluruh negara yang bertujuan bantah penipuan dan salah laku dalam Pilihan Raya Umum ke-13 adalah sebenarnya manifestasi perkauman Cina. Sungguhpun kehadiran dalam ceramah-ceramah Black 505 ini sebenarnya terdiri daripada majoriti kaum Melayu. Tiga, dusta keji bahawa DAP menolak konsep berkongsi antara kaum Melayu, Cina, India dan mendakwa bahawa DAP dengan kod mau lihat kaum Cina yang telah mendominasikan bidang ekonomi untuk terus mendominasikan politik Malaysia. Dan dia kata ini jelas adalah berunsur perkauman dan menolak konsep perkongsian kuasa serta kekayaan di antara kaum yang dibela oleh BN and Co. Saya ingin merakamkan rasa marah saya bahawa seorang bekas Perdana Menteri yang berkuasa selama 22 tahun boleh menunduk ke tahap yang begitu rendah dan tidak bertanggungjawab sehingga menyebarkan dusta dan fitnah yang begitu keji sehingga menuduh saya sebagai membenci orang Melayu. Semasa dan selepas Pilihan Raya Umum ke-13, saya telah digambarkan sebagai anti-Melayu, anti-Islam, malah bertanggungjawab mencetuskan peristiwa Mei 13 di Kuala Lumpur dan 11 hari bulan ke-13 harian Mei 1969. Sedangkan saya tidak ada di Kuala Lumpur dalam tempoh itu kerana saya berada di Melaka pada 12 hari bulan Mei dan Kota Kinabalu pada 13 hari bulan Mei 1969. Selain daripada satu term, iaitu dari 1999 ke 2004, saya tidak ada di Parlimen. Saya telah menjadi ahli Parlimen selama 39 tahun. Saya mencabar bekas Perdana Menteri atau sesiapa pun supaya memitik satu ucapan yang telah saya buat di Parlimen selama 4 dekad ini yang boleh kata sifat sebagai anti-Melayu atau anti-Islam. Sebenarnya saya mengalu-alukan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Bebas untuk mengenal pasti mereka yang telah mengeluarkan ucapan, kenyataan dan tulisan yang menghasut, berbau perkauman dan membakar perasaan orang ramai sebelum, semasa dan selepas PRU 13 yang menyebabkan polarisasi kaum serius di negara sekarang. Saya ingin membuat satu kenyataan peribadi di sini. Baru-baru ini saya terbaca kembali satu puisi yang saya tulis 56 tahun yang lepas untuk magazin kelas saya di Batu Pahat High School dalam tahun 1957. Semasa saya masih berumur 16 tahun dan menuntut di tingkatan 3, iaitu satu stanza. One for all and all for one. We care not what color, creed or religion you belong. For aren't each of us Malaya's son? Then why let silly racial quarrels prolong? Itulah saya tulis 56 tahun dahulu. Ini merupakan watchword saya sepanjang kehidupan awam saya. Dan saya merasa sungguh sedih dan terkejut dengan kelakuan yang bekas Perdana Menteri dan orang-orang lain yang sanggup mendakwa
saya sebagai membenci orang Melayu. Sesiapa pun di Malaysia yang membenci orang Melayu atau membenci mana-mana kumpulan kaum atau agama, sama ada Cina, India, Kadazan atau Iban, orang ini tidak boleh digelar rakyat Malaysia yang sebenarnya dan patriotik. Sepanjang 47 tahun saya di dalam politik, saya hanya melihat diri saya sebagai rakyat Malaysia terdahulu. Saya tidak pernah melibat diri saya hanya sebagai kaum Cina, tetapi sebagai rakyat Malaysia keturunan kaum Cina yang taat setia. Saya tidak pernah beralih daripada negara Malaysia. Saya mempunyai aspirasi yang sama dengan semua rakyat Malaysia yang lain, tidak kira kaum, agama atau rantau wilayah mereka. Dan kita semua mahu membina negara Malaysia yang lebih baik untuk semua rakyat Malaysia. Semalam sebelum hari membuang undi pada 4 hari bulan Mei 2013, saya telah meniru para pemilih Malaysia supaya bersedia menyambut realisasi impian Malaysia yang menyatu padukan rakyat Malaysia tidak kira kaum, agama atau wilayah, berlandaskan wawasan dan haluan nasional yang sama, membina sebuah negara yang lebih bersatu padu, demokratik, bebas, adil, berdaya saing dan makmur untuk semua rakyat Malaysia. Sebenarnya, demi merealisasikan impian Malaysia ini, saya telah mengambil keputusan untuk bertanding di gelar peta, bukan untuk mencetuskan konfrontasi kaum atau menghasut orang Cina di Johor untuk membenci orang Melayu, sebagaimana yang didakwah oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak bertanggungjawab. Sememangnya, pertempuran gelar peta yang bertujuan mencetuskan tsunami politik dalam pilihan raya umum ke-13 dan Hala Selatan dan seterusnya, menamatkan cengkaman barisan nasional di Johor yang selama ini merupakan negeri fixed deposit nier, telah membawa kejayaan kepada Pakatan Rakyat yang memenangi 5 kerusi parlimen dan 18 kerusi Dewan Undangan Negeri. Tetapi untuk merealisasikan impian Malaysia ini merupakan objektif yang lain yang saya telah menjelaskan secara terbuka di kenyataan saya pada 8 hari bulan April 2001 yang berikut, dan saya quote oleh saya rasa ini penting. Ini apa yang saya kata 8 hari bulan April 2013. Saya memasang impian Malaysia. Saya pasti rakyat Malaysia tanpa mengkira kaum, agama, daerah atau zaman turut memasang impian yang sama. Impian Malaysia adalah keinginan untuk mewujudkan sebuah masyarakat majmuk yang anggota-anggotanya bersatu sebagai satu bangsa yang diikat oleh satu kewarganegaraan melampaui kebezaan suku, kaum, agama, budaya dan bahasa. Dalam impian Malaysia ini, kita semua menumpukan kesetiaan tidak berbelah bagi kepada negara, berkongsi satu tanah air dan bersatu sebagai sebuah bangsa untuk membangunkan sebuah negara yang hebat, bermodalkan kekuatan yang digabung daripada unsur-unsur terbaik daripada pelbagai kaum, agama dan budaya yang telah lama bertapak di Malaysia. Agar Malaysia akan menjadi negara terulung di dunia dalam semua bidang kegiatan Malaysia. Impian Malaysia bukan baru muncul pada hari ini. Ia telah lama wujud sejak sebelum Malaya dan Malaysia diasaskan. Biar pertempuran Gelang Patah menjadi petanda awal penjamaan impian Malaysia, di mana rakyat Malaysia berbilang kaum bersatu melampaui garis perkauman seperti yang menjadi wawasan pemimpin agung Melayu Johor dan Presiden pengasas UMNO. Walaupun Dato' On adalah Presiden pengasas UMNO, beliau telah merasa makin kurang senang dengan dasar-dasar perkauman dan kelompokan UMNO hingga beliau terdorong pada tahun 1951 untuk meniru UMNO agar membuka pintu keahlian kepada semua rakyat Malaya dan mengubah nama parti daripada United Malays National Organisation kepada United Malayans National Organisation. Setelah seranan tidak dipedulikan, On Jaafar telah meninggalkan UMNO pada 26 Ogos 1951 untuk membentuk Parti Kemerdekaan Malaya atau IMP.
telah 62 tahun berlalu sejak Dato' On mengajak supaya keanggotaan UMNO dibuka kepada bukan Melayu dan mengubah makna UMNO menjadi United Malaysian National Organisation. Maka cukup wajar dan sesuai jika panji-panji impian Malaysia yang menjadi milik warga-warga Malaysia yang berwawasan dan patriotik sejak zaman berzaman dijulang semula untuk disambut oleh semua rakyat Malaysia. Dan di sini saya meniru supaya rakyat Malaysia bersatu di bawah impian Malaysia tanpa kira kaum, agama atau wilayah. Bersatu padu menuju wawasan dan haluan nasional yang sama, membina negara yang lebih bersatu padu, demokratik, bebas, adil, berdaya saing dan makmur untuk semua rakyat Malaysia. Bahawa Yang Berhormat daripada Tanjung Karang langsung kita sebut mengenai cadangan Dato' On Jaafar bahawa UMNO pada tahun 1951 patutlah membuka pintu yang menjadi bukan sahaja United Malaysian National Organisation tetapi United Malaysian Organisation. Kenapa takut sejarah itu? Kenapa lari daripada itu yang apa yang kita tumpukan? Sama ada masa sudah sampai di mana kita move away from the politics of race. Beyond politics of race, itulah makna, itulah harapan PIU 13. Soalan saya tanya perjuangan Melayu Union apa yang berlaku konsep dalam Menteri Malaysia. Sosial. Yang Berhormat tak payah nak mesti cakap itu semua anda faham. Yang Berhormat Tanjung Ini dia duduk di belakang oleh kerana dia tak boleh maju ke depan sebab dia duduk di belakang bukan depan di sini. Saya 1951. Sebab saya kat sini saya lebih seronok duduk sini. Senang tapi ini satu isu yang serius, kita tidak mahu memainkan, politikkan atau mengkaukan. Masa sampai kita melihat kita sebagai rakyat Malaysia, saya harap bahawa semua parti boleh memaju ke depan, move away from the politics of race, move away from the mindset of race. Ya Hamad yang dan performan adalah satu impian yang sama. Adakah Yang Berhormat ada impian Malaysia? You have a Malaysian dream or you have a Malay dream? Or you have a Chinese dream? Indian dream? Kadazan dream? Iban dream? We want a Malaysian dream. Adakah Yang Berhormat sokong kita? Satu Malaysian dream. Kita dah lama dengan konsep. Saya nak tanya soalan dia tak jawab Yang Hamad. You lari daripada 1991. Jawab, adakah Yang Berhormat setuju dengan satu Malaysian dream? Which is above a Malay dream, Chinese dream, Indian dream, Kadazan dream, perjuangan orang Melayu? Adakah DAP mengiktiraf perjuangan orang Melayu? Rela jawab begitu, tak perlulah kita berbincang dengan perkara ini. Dia DAP yang pertama nak cuba-cuba cakap. Yang Berhormat, dulu Yang Berhormat. Bagi satu jawapan dahulu. Jawapan apa? Di sini, You can keep on blaming. akhir, ia adalah satu ada 2 minit lagi masa untuk berucap tentang pendamaian nasional apabila tidak ada keikhlasan untuk menangani isu reformasi sistem pilihan raya yang merupakan salah satu punca utama mengapa ramai orang menunjukkan rasa tidak puas hati sebelum, semasa dan selepas pilihan raya umum 13. Walaupun penubuhan sebuah jadukuasa pilihan khas untuk memantau Suruhanjaya pilihan raya adalah satu cadangan yang dibuat, akan tetapi tidak penentuan langsung mengenai pembaruan substantif yang lain seperti susulan dan pelaksanaan cadangan kuasa pilihan berkhas mengenai pembaruan sistem pilihan raya Parliamentary Select Committee on Electoral Reform. Ini termasuk mempisah Suruhanjaya pilihan raya kepada 3 bahagian. Satu bahagian bertanggungjawab mendaftar pengundi, satu bahagian yang bertanggungjawab bagi menjalankan pilihan raya, dan satu lagi untuk sempadanan semula sempadan bahagian pilihan raya. Jika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri benar-benar ikhlas mengenai pendamaian nasional, saya mencadangkan bahawa langkah pertama ialah untuk mengesyorkan Kerajaan di-Pertuan Agong untuk menggantikan semua ahli Suruhanjaya pilihan raya bermula dengan pengerusi dan timbalan pengerusi SPR, kerana mereka tidak lagi menerima keyakinan orang ramai seperti mana yang disebut dalam artikel 114 Perlembagaan Persekutuan. Selepas itu barulah proses pendamaian nasional boleh benar-benar bermula pada muka surat yang baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.